Kulai. Kulai. Terima kasih. Terima kasih Dato' Pengerusi. Beberapa perkara. Satu, B01 Parlimen. Saya amat setuju dengan pandangan yang berhormat orang bahawa Parlimen memanglah satu institusi tertinggi di dalam negara kita. Jadi di sini pada mulanya saya juga inginlah ucap tahniah dan juga syabas kepada Parlimen kerana mewujudkan satu bilik lektasi untuklah bukan sahaja ahli Parlimen wanita tetapi juga untuklah kaki tangan wanita dan juga wartawan wanita yang bertugas di Parlimen semasa sidang Parlimen. Jadi di sini saya nak ucap ribuan terima kasih dan juga tahniah dan syabas. Saya rasa tahun depan saya akan gunalah fasiliti ini juga. Tetapi saya rasa walaupun begitu, saya juga ada teguran sikit. Satu adalah saya rasa ini memanglah zaman bahawa kita nak memperdayakan wanita kita supaya mereka boleh meningkatkan lagi lah tenaga kerja untuklah wanita. Tetapi sampai sekarang walaupun ini sudah menjadi satu hasrat untuklah Kementerian Wanita untuklah mewujudkan taska di sektor awam dan juga sektor swasta, tetapi sampai hari ini di Parlimen kami masih tak ada fasiliti sebegini. Jadi saya harap bahawa pada masa yang akan datang sebuah taska bolehlah diwujudkan untuklah sebenarnya bukan untuk ahli-ahli Parlimen kerana kita hanya datang ke Parlimen lebih kurang 100 hari dalam satu tahun untuklah bersidang, tetapi untuklah penjawat-penjawat awam supaya mereka bolehlah bawa anak mereka ke Parlimen supaya mereka bolehlah semasa waktu rehat bolehlah pergilah untuk tengok anak mereka. Itu teguran pertama. Dan teguran ataupun permintaan kedua adalah tentang internet. Saya rasa di sini kita mintalah satu bajet tambahan sebanyak 1.3 juta ringgit. Ini bukan satu angka yang sangat besar tetapi juga bukan satu angka yang kecil. Tetapi saya rasa sejaklah hari Isnin saya balik ke Parlimen ini, saya rasa internet atau wifi di Parlimen ini tak berapa stable lah. Saya rasa okay, saya mintalah masukkan komen daripada segambut. Memang saya rasa kita nak cakap nak wujudkan, nak menjayakan Parlimen kita yang setaraf dunia, satu first class Parlimen, tetapi akhirnya internet ini pun tak berapa stable dan tak boleh pakai. Saya rasa kita ahli Parlimen kita datang ke Parlimen, kita bersidang di sini. Kadang-kadang saya rasa minggu ini kita bersidang sampailah 5.30, tetapi saya percaya pada minggu depan sidang Parlimen akanlah lanjut mungkinlah sampai pukul 9 malam, 10 malam pun mungkin. Dan saya rasa pada zaman ini kita banyak gunalah internet untuklah buat research. Jadi tetapi sebaliknya selalu saya nak buat kerja di Parlimen ini ataupun saya nak cari satu isu nak buat sedikit research melalui internet. Internet ini tak berapa fungsi punya. Kadang-kadang okey, kadang-kadang langsung. Tak tahu perlu tunggu berapa lama untuklah mendapat laman web itu yang saya nak lawat. Jadi saya harap bahawa kita jugalah memberi sedikit perhatian supaya kita sama-sama menaik tarafkan perkhidmatan internet ini untuklah Parlimen. Dan juga untuk B07 saya nak tanya di sini kerana satu angka yang begitu besar telahlah dimintakan untuklah menambung itu bantuan khas kewangan untuklah kepada pesara dan jugalah kepada pesara. Jadi saya nak tanya di sini pada Oktober tahun 2011 apabila Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri kita membentangkan bajet 2012, dia ada sebut tentang satu dasar keluar untuklah penjawat awam di mana mereka prestasi mereka yang tak cukup memuaskan ataupun mereka yang berprestasi rendah ini ada satu dasar keluar untuk mereka supaya mereka bolehlah pergi ke sektor swasta. Jadi saya nak tanya sekarang sudahlah lebih dari 2 tahun sejaklah pengumuman oleh yang amat berhormat Perdana Menteri ini. Saya nak tanya di sini berapa banyak ataupun berapa orang penjawat awam yang telahlah
bersara ataupun keluar daripada sektor awam ini dan pergi ke sektor swasta ini di bawah dasar keluar ini. Kerana saya rasa kalau kita menambah baiklah allowance untuklah penjawat awam ini bukan satu masalah, tetapi yang paling penting pada masa yang sama kita juga mestilah meningkatkan prestasi penjawat awam kita. Ya. Datuk boleh, Datuk. Minta laluan. Terima kasih Datuk Speaker, Datuk Pengerusi. Ini bukan soal kurus gemuk. Setujukah dengan saya kalau sekiranya pejabat awam ini mereka-mereka yang bekerja kontrak perlu diterap sebagai pekerja tetap yang telah bekerja lebih 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun. Apakah pandangan Kulai bersamaan dengan perkolangan? Satu, ada dua lagi. Satu. Nombor duanya ialah oleh kerana mereka ini penyumbang utama. Ini sebab menteri Jabatan Menteri Bertanggungjawab itu ada di sini. Jadi yang keduanya adalah dipanggil bonus. Setelah kita tengok pendapatan negara, tugas mereka sumbangkan kepada negara, meningkat prestasi pejabat awam dan memberikan periktirafan. Apakah Kulai bersetuju kalau mereka juga diberi bonus yang memberikan mereka motivasi supaya mereka lebih efisien, lebih berdaya saing ataupun meletakkan diri mereka dihargai? Sebab menteri ada sini, saya cakap macam tu. Bagaimana Kulai punya pandangan dengan kewangan ni? Saya amat setuju dengan pandangan yang amat berhormat yang berhormat Kuala Langat dan yang berhormat jadi saya mintalah masukkan ucapan beliau dalam ucapan saya, dan saya amat setuju bahawa yang mereka yang kerja yang berkhidmat untuk negara kita dengan kontrak, saya harap mereka diberi satu peluang, tetapi saya juga harap bahawa untuk golongan segelintir daripada mereka yang bukanlah yang berprestasi rendah ini, kita pun perlulah ambillah tindakan terhadap mereka. Isu terakhir adalah B09 SPRM butiran 050000 di mana 3.6 juta ringgit telahlah diminta untuklah menampung keperluan tambahan utility dan juga untuklah allowance perjalanan dan sara hidup pegawai SPRM semasa PRU ke-13. Jadi saya nak tanya di sini bahawa 3.6 juta ringgit ini bukan satu jumlah yang kecil. Jadi saya percaya bahawa SPRM sudah banyak menghantar pegawai-pegawai mereka untuklah menjalankan tugas semasa PRU ke-13. Jadi di sini saya nak tanya, jadi daripada observation ataupun apa yang dilihat oleh pegawai-pegawai SPRM, berapa banyak kesalahan PRU yang telahlah didapati oleh mereka? Kerana saya rasa semasa PRU ke-13 banyak cerita tentang calon-calon yang memberi makanan percuma kepada pengundi-pengundi. Ada juga banyak cerita yang cakap tentang calon-calon ataupun rakyat jelata pergi ke penjabat parti politik untuklah mendapatkan wang tunai. Dan juga ini bukan sahaja ini perkataan dari saya sendiri saja, tetapi ini adalah dari laporan yang dibuat olehlah satu gabungan NGO yang bernama Pembantau. Dalam laporan ini mereka cakap MCA Subang Jaya semasa itu PRU ke-13 mengadakan jamuan makan malam percuma untuklah pengundi-pengundi. Dan juga mereka sebut ada orang yang pergi ke penjabat parti politik UMNO di Pasir Gudang untuklah mendapat wang tunai daripada penjabat itu. Saya rasa kalaulah rakyat jelata yang biasa bolehlah mendapati insiden-insiden sebegini, jadi saya nak tanya di sini, banyak lagi yang berlaku di Selangor, banyak lagi yang berlaku di Pulau Pinang, banyak lagi yang juga berlaku di Johor. Saya nak tanya SPRM, berapa banyak kesalahan yang mereka mendapati, dan saya minta tanya mereka apa sekejap apa tindakan yang akan diambil olehlah pegawai SPRM ini. Ya. Saya nak tanya, kalau kat Pasir Gudang tu, saya pun orang Johor, kat mana dibayar, berapa dibayar, di mana dibayar, siapa dibayar, yang siapa yang terima. Jangan main cakap je. Tadi saya sudah sebut, ini adalah kenyataan yang didapat yang mana keluar bukti, dari bukti. Biar saya habiskan. Mana bukti? Saya
Bukti Kulai. Saya tanya bukti Kulai. Duduk. Tak payahlah angkat Biar tangan, saya Kulai. jawab. Bukti Biar Kulai. saya jawab. Bukan saya nak elak. Saya nak jawab sekarang. Tetapi kenapa tak sabar sikit? Ya, Saya Kulai, cakap di gulung. sini, okey? Sila gulung. Ini betul. Ini ayat terakhir. Ini adalah keluar dari laporan yang dibuat olehlah pemantau. Kalau memanglah penggerang amat minat nak dapat bukti, saya bolehlah cadang kepada yang berhormat dapatkan bukti daripada mereka. Kalau apa pula? yang berhormat tak puas hati, Datuk, dengarlah. mana boleh. Dengarlah. Dia buat tuduhan dalam dewan. Dia dapat imuniti Saya dalam merujuk- dewan. Cakaplah dalam dewan sebab bila rakyat tengok, rakyat percaya. Kita nak dia beritahu dalam Saya dewan. merujuk Siapa dia? kepada satu Beritahu di laporan mana? yang dibuat oleh Berapa? NGO. Siapa dan Kalau siapa yang anda bagi? bolehlah rujuk kepada laporan yang dibuat oleh utusan, kenapa saya tak boleh rujuk kepada laporan yang dibuat oleh NGO? Jadi sabar sikit. Kalaulah anda Mana bolehlah bukti, bagi bukti, utusan bukti, buatlah satu bukti, laporan Kulai, yang bukti, salah yang bukti. yang berfitnah punya. Kenapa saya dari sini tak boleh rujuk kepada satu laporan yang dibuat oleh NGO? Jadi saya itu hanya nak minta penjelasan daripada pihak SPRM. Biarlah menteri yang jawab sama ada SPRM setuju dengan pandangan pemantau ataupun mereka rasa laporan yang dibuat oleh pemantau ini semua rubbish. Ya. Biar menteri yang jawab. Saya rasa yang berhormat pengarah bukanlah menteri lagi. Tak perlulah cepat-cepat nak Ya, mempertahankan menteri. Sekian sahaja. Terima kasih Dato' Pengerusi. Ya, sila gerik.